Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ni. Pasca banjir, kerajaan peruntuk lebih 100 juta kepada Sabah. Sarawak pula teruskan siap siaga hadapi banjir. Parti Bangsa Malaysia bekerjasama dengan BN jika tepati aspirasi dan hala tuju parti. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan bantuan bencana banjir lebih 108 juta ringgit kepada Sabah. Beliau berkata ia termasuk 90.86 juta bagi baik pula infrastruktur asas yang rosak akibat bencana alam itu. Anggaran yang diberikan oleh kerajaan Sabah kepada kita berjumlah lebih daripada 90.865 juta ringgit. 90 juta lebih. 90,865,000. Ini anggaran yang diberikan oleh kerajaan negeri Sabah untuk pembaikan infrastruktur seperti jalan kampung, jalan, jambatan gantung, berbagai-bagailah, yang pelbagailah. Dan jika dicampurkan jumlah pemberian sumbangan beserta dengan pembaikan infrastruktur, ianya berjumlah 108,151,614. Selain itu, bantuan kewangan juga akan diagihkan dengan segera bagi memastikan rakyat tidak terbeban. Ya, InsyaAllah kita akan segerakan. Arahan saya perlu disegerakan ke semua. Bukan saja pemberian bantuan wang ehsan dan lain-lain, tetapi infrastruktur juga perlu disegerakan. Kerana mereka yang terlibat dengan banjir mengalami kesusahan dan kita tak mahu menambahkan kesusahan mereka apabila infrastruktur di kawasan masing-masing juga terjejas dan rosak. Ini boleh mengganggu mungkin dari segi aktiviti ekonomi mereka dan sebagainya. Jadi kita kalau boleh kita segerakan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan bantuan wang ihsan dan bakul makanan kepada mangsa banjir daerah Kota Marudu yang diadakan di Dewan Komuniti Kota Marudu pada Sabtu. Selain itu, Perdana Menteri turut memuji usaha dan kemampuan kerajaan Sabah dalam menangani bencana banjir dan pasca banjir. Beliau berkata tiada sebarang isu timbul seperti yang berlaku di satu atau dua negeri akibat daripada kelemahan di peringkat pengurusan bencana. Ini menunjukkan kemampuan pejabat daerah terutamanya yang menjadi frontliners kepada banjir ini, kemampuan pegawai daerah yang menguruskan soal banjir dan juga selepas ataupun pasca banjir. Begitu juga dengan pengurusan bencana di peringkat negeri yang dipengurusikan oleh State Secretary ataupun Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri. Dan juga pastinya Kerajaan Negeri Sabah di bawah pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji G. Jadi kita boleh lihat bahawa tidak ada isu yang timbul seperti satu dua negeri akibat daripada kelemahan daripada peringkat pengurusan banjir sehinggalah pasca banjir. Selain itu, beliau menjelaskan kerajaan sudah mengagihkan 90% bantuan wang ihsan atau BWI di seluruh negara dan disifatkan yang terpantas setakat ini. Malah, Perdana Menteri memberi jaminan agihan BWI akan dilakukan dengan segera. Dan saya terima kasih kepada semua yang terlibat, kaki tangan kerajaan, jabatan dan sebagainya kerana cepat dalam pengagihan wang bantuan ihsan ini. Saya dah katakan sebelum mereka balik, kalau boleh kita bagi. Ini saya tak nak membandingkan, tapi ini merupakan yang terpantas di dalam sejarah negara dari segi pembahagian bantuan wang ihsan ini. Selepas Kota Marudu, Perdana Menteri menyerahkan bantuan wang ihsan dan bakul makanan kepada mangsa banjir di daerah Pitas. Mangsa banjir yang ditemui memberitahu bantuan diterima serba sedikit dapat meringankan beban selepas terkesan akibat bencana itu seminggu lalu. Ya, memang waktu banjir apapun yang di rumah memang teruklah, habis kan harus kuat dibawa kolong rumah. Habis rumah kami punya rumah di sini ada yang ada lantai, ada yang rumah ampai. Jadi kami punya rumah walaupun tinggi
Semua kami punya barang-barang yang dikulung memang dilanda banjir lah. Happy sebab Perdana Menteri yang memberi bantuan kepada kami dengan dengan cepat bahkan. Nah, jadi bersyukurlah karena dia ada perhatian kepada rakyatnya. Senang hatilah habis ada bantuan daripada pihak kerajaan. Indah juga berpatruk. Tanaman seperti kacang panjang, terung, sama macam-macam lah. Jadi kami telah diberi taklimat apa-apa berlaku, saluran hendaklah terus ke jabatan pejabat daerah, dan juga selain itu jika memerlukan bantuan-bantuan lain daripada agensi lain seperti bomba, Jepang dan pihak polis, kita juga ada diberi talian hubungan untuk sekiranya melakukan sekiranya perlu. Kami orang kawasan banjir tu dah latin kata orang. Dah biasa bah setiap tahun. Ria tiap bulan 1 banjir. Banjir kan dah. Tu bulan 1 tu lagi akan dijangka banjir dalam tahun baru Cina. Nah, jadi kami sentiasa bersiap siaga lah. Ya ajaklah. Jadi segi bantuan kerajaan ya saya ada masalah, bantuan makanan ke apa ya. Saya dah jadi isu lah. Oh, berkemas-kemas kami atau macam mun ada macam bang nak rendah cepat dinaik air. Yang di pola pagu atau diangkat dulu ke rumah. Siapa kah pinjam rumah orang tinggi kah? Macam kosti kami ngapain dah nak. Diantar rumah orang macam pinjam rumah orang sebelah nak tinggi-tinggi ataupun tidak nyampun nang kami orang siap lari lah. Si ajak malas nak lari. Kena kita kadang-kadang mungkin ya time ya macam ada mak kita sakit nak. Kita ni nak ninggalnya. Kayaknya perlu kita apa? Itu antara yang dikatakan penduduk di kawasan Satok. Ada kawasan rumah mereka dinaiki air jika hujan berterusan. Malah pengalaman lama dijadikan iktibar untuk melakukan persediaan. Dan bagi ahli Dewan Undangan Negeri Adun Satok, Datuk Ibrahim Baki, sebanyak 10 buah bot disediakan di 5 penempatan yang telah dikenal pasti kerap dinaiki air di kawasan itu. Menurutnya, bantuan pengangkutan Pusat Pemilihan Sementara PPS, bekalan makanan asas serta bantuan perubatan telah disediakan dan diselaraskan oleh agensi berkaitan. Jadi kita ada menyediakan bot-bot, tapi bot-bot yang lama mungkin tidak sesuai lagi kerana kita nak menambah baik. Menambah baik supaya dulu sikit bot kita tiga orang tak dapat. Kadang-kadang maksimum 4. Jadi kita nambahkan lagi. Langkah keadaan di Semenanjung pun takut juga kita. Jadi kita nambahkan bot besar. So we can accommodate dapat 7 orang. Nyampun jeragannya, nyampun 6. Jadi 7. So it's very flexible boat, good engine dan juga dimuatkan dengan aset dan kelengkapan yang lain lah. Seperti life jacket, loudspeaker. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita selepas melancarkan jawatan kuasa bantuan bencana banjir dan penyerahan barangan logistik bantuan banjir di Dewan Serbaguna Kampung Kudi Lama Kuching pada Sabtu. Bencana banjir yang melanda negara baru-baru ini memperlihatkan pengorbanan para petugas Barisan Hadapan termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Mereka bersama rakan agensi penyelamat lain bertungkus lumus kerah kudrat menyelamatkan mangsa daripada terperangkap. Di sebalik kejayaan proses menyelamat, pelbagai cabaran dilalui pasukan itu. Wartawan Awani Borneo Radio Muslim menyelusuri cabaran dihadapi pasukan bomba terutama di daerah Beluran. Bagi Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Beluran, Rastam Keladi, cabaran besar perlu dihadapi mereka adalah mencari lokasi sesuai menurunkan bot. Malah tidak mudah untuk menurunkan sebuah bot ke sungai jika tempat itu dipenuhi lumpur. Selain daripada itu, sepanjang musim banjir pada kali ini, sebenarnya kita menghadapi daripada segi memindahkan bot-bot. Memandangkan struktur bumi di sini terdapat sungai besar dan juga anak-anak sungai. Itu menjadi satu cabaran kepada kita lah, yang mana apabila kita menurunkan bot di satu sungai,
dan berpindah pula ke sungai yang lain, kita memerlukan satu mekanisme bagaimana untuk memindahkan bot. Selain itu, pasukan bomba beluran contohnya terpaksa bijak atur gerak kerana menjaga 3 lokasi banjir serentak kali ini. Ia melibatkan beluran, Telupit dan daerah kecil Paitan. Ada juga tempat-tempat yang kita kena duduk, turun ke air, terpaksa berjalan. Jarak dalam 200-300 meter jugalah, terutamanya di kawasan rancangan Kokos, Paitan. Itu memang kita ada menghadapi jugalah situasi begitu. Yang mana kita memindahkan dalam 37 orang mangsa kalau saya tidak silap. Di situ kita berdepan pelbagai cabaran jugalah. Arus, air tengah naik. Sepanjang operasi penyelamatan, rata-rata petugas kurang rehat hingga ada yang terperangkap ketika operasi. Anggota-anggota saya pada hari pertama, kedua dan ketiga ada yang tidak balik ke balai. Dan sudah 3 hari 3 malam terperangkap di kawasan Ganajati kalau saya sebutkan di sini. Dan itu pada asalnya tujuannya untuk menyelamatkan mangsa. Tetapi dalam masa yang sama mereka juga terperangkap dan saya rasa merasakan mereka juga menjadi mangsa banjir lah. Rastam berkata satu perkara yang diharapkan agar semua mangsa-mangsa banjir mengambil iktibar kejadian banjir baru-baru ini dengan berpindah lebih awal. Terdahulu bencana banjir di Beluran berlaku sejak 31 Disember lalu sehingga pada Jumaat semua PPS di Sabah akhirnya ditutup. Seterusnya, Parti Bangsa Malaysia PBM tidak menolak kemungkinan untuk bekerjasama dengan Barisan Nasional BN sekiranya ia menepati aspirasi dan hala tuju parti baru itu. Bagaimanapun, jelas Presiden baru PBM, Larry Seng, usul kerjasama PBM dan BN itu adalah disuarakan akar umbi dan belum dimuktamadkan. Katanya PBM akan menilai gabungan mana yang sesuai dengan parti itu. Okay, I think that statement is a bit is not conclusive kerana pada masa ini adalah satu usul saja daripada akar umbi delegate yang berada di dalam mesyuarat tadi dan sekarang pemimpin PBM akan berbincang dan explore this option, moving forward. So bila dalam proses ini memang akan ambil masa dan kita mesti find a win-win solution, for PBM dengan Barisan Nasional, only if we can work together for the common good, for the common people, then I think there's a possibility that we can consider joining a particular coalition within the government. But then I think what is clear is that PBM adalah satu parti yang sokong kerajaan keluarga Malaysia dan pemimpin Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri kita. Larry dilantik sebagai Presiden PBM yang baru selepas diputuskan perwakilan daripada 12 bahagian PBM yang menghadiri mesyuarat khas Persidangan Agung EGM Parti yang diadakan di sebuah hotel di Sibu, Sarawak pada Sabtu. Selain Larry, seramai 30 ahli jawatankuasa kepimpinan baharu PBM turut dilantik termasuk pelantikan bekas Exco Kerajaan Negeri Selangor, Haniza Muhammad Talha dan Wong Judat sebagai timbalan Presiden. Ditanya mengenai dakwaan dan spekulasi, PBM akan disertai nama-nama besar seperti Datuk Seri Azmin Ali dan Datuk Zuraidah Kamarudin dan ini jawapan Larry. I think this is all speculation. As far as we are concerned, kita tidak ada terima apa-apa borang permohonan ataupun application form untuk masuk parti PBM. So at the moment we will not comment any further than that. But of course, PBM adalah satu parti yang terbuka untuk semua bilangan kaum dan kalau ada orang yang pemimpin yang berada sekarang, orang ahli parlimen ataupun adun, kita pun boleh berbincang dan look into the matter lah. Sekian Awani Borneo, saya Asim Hassan. Salam hormat, kita jumpa lagi.